antivirus. Kenapa ada antivirus? Sebab ada orang yang mencipta virus. Siapakah yang mencipta virus? Manusia lah. Manusia yang mencipta virus. Orang yang mencipta virus, dia tu jugalah yang mencipta antivirus. Sebab apa? Dia fikirkan keuntungan. So ada etika tak kat situ? Tiada etika di situ. So kita kalau kita nak buat apa-apa saja mesti ada etika-etika yang tertentu. Tak kira apa sahaja. Okay, tak kira apa sahaja amalan yang kita buat, kita laksanakan. Okey, tahniah daripada grup yang pertama. Boleh terus upload slide PowerPoint ke dalam Sidos. So, kita teruskan dengan grup yang ketiga iaitu Ahmad Akmal Shah, Suhasan, Haziq Irsyad dan juga dia kecil dalam komuniti yang kecil saja. Okey. Kalau kamu beli buku, ada buku ni boleh bacalah berkenaan dengan zaman Enlightenment dan juga zaman zaman sebelum, semasa dan selepas pencerahan ni. Okey, kemudian apabila melalui fasa-fasa dalam zaman Enlightenment ni, okey, fasa dalam zaman Enlightenment ni zaman-zaman yang ke arah zaman modernisasi ni, maka muncullah ni, apa tadi yang kamu sebut tadi? Revolusi Perancis dan juga revolusi industri. Nah, revolusi Perancis tu apa dia? Adalah perubahan kehidupan daripada fasa tradisional kepada fasa kehidupan yang moden. Okey, kemudian digantikan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih ilmiah, okey, yang banyak ahli melahirkan cendekiawan-cendekiawan lah. Kemudian berubah kepada revolusi Perancis, revolusi industri ni maksud kata menekankan aspek-aspek perdagangan yang boleh membangunkan negara. Okey, yang boleh membangunkan negara. Bila sebut industri ni maksud kata lebih kepada industri lah, lebih kepada perubahan yang menyeluruh dan juga yang mendadak untuk meningkatkan taraf ekonomi. Okey, impak revolusi perindustrian ni pula dah makin banyak perkilangan yang diwujudkan menggantikan pertanian-pertanian yang tradisional. So perkilangan dari sudut kejuruteraan ni makin meningkatlah, makin berkembang dari semasa ke semasa lah. Kemudian pada ketika itu yang dikatakan revolusi industri tu, bila dah ada perkilangan, so makin menambahlah orang panggil sektor pembuatan, production makin tinggi. Kan bila production makin tinggi maka lagi luaslah industri tu. Okay, makin berkembang pesatlah. Kemudian bila ada perkilangan, bila ada production mesti ada kita panggil buruh ataupun pekerja. Makin peluang pekerjaan tu makin tinggilah. Masyarakat setempat dah ada pekerjaan baharu, bukan saja dalam kehidupan yang lama ataupun dalam kehidupan yang tradisional lagi dah. Okey. Seterusnya sale apa dia? Sale tu apa? Pemasaran, okey. Pasaran makin berkembang. Okey. Maksud kata production bila menghasilkan satu-satu produk ataupun ada production, bila cukup pekerja, okey, maka perluasan dari aspek pemasaran pula. So nampak tak kat situ? Bila ada aspek pemasaran, maka akan berkembang lagi menunjukkan tahap, okey, tahap etika dan juga tahap tamadun, tahap peradaban selepas zaman Enlightenment tu semakin transform dari semasa ke semasa. So kata ada evolusi. Daripada evolusi yang pertama dia ada step-step dia sampailah ke arah modernisasi. Tu disebut zaman pencerahan tu. Daripada zaman
yang percaya kepada agama sahaja, okey, yang lebih percaya kepada, uh, orang kata apa, sempitlah, nak cerita macam mana? Zaman gelap ni kan, siapa yang belajar, kalau Muslim ni, dia fahamlah zaman zaman jahiliah pada zaman, kepada zaman, apa ni, wahyu, daripada Nabi Muhammad SAW tu. Lebih kurang macam tu lah juga. Kan? So zaman zaman kegelapan kepada zaman zaman enlightenment ni. Okey, ada soalan nak tanya berkenaan dengan etika dan peradaban dalam tokoh pemikiran ni. Kemudian last sekali saya nampak you all ada apa ni, nyatakan tokoh-tokoh pemikiran India kan, yang menceritakan berkenaan dengan etika. Tu nak cerita pasal teori etika menurut pemikiran. Okey, menurut tokoh-tokoh ahli falsafah. Okey, tajuk kamu ni adalah sejarah pemikiran manusia. Etika dalam sejarah pemikiran manusia. Bagaimana tokoh-tokoh ataupun ahli-ahli falsafah ni menceritakan ataupun mendefinisikan etika tu sebenarnya. Jadi macam zaman enlightenment tadi, antara tokoh yang menceritakan berkenaan dengan etika ni adalah macam John Locke tadilah, John Locke, Montesquieu, Rezo tadi ni. Kan? Banyak banyak. Okey, kalau menurut Islam pun banyak juga, Ibn Khaldun dia menceritakan. Ada sentuh tak? Saya rasa macam tak nampak tadi. Ada tak tokoh pemikiran Islam dalam slide ni? Tak ada. Ya? Tak ada. Tak ada kan? Saya rasa macam tak ada juga tadi. Okey, sebenarnya ada juga dari kalangan tokoh pemikiran Islam juga yang menceritakan berkenaan dengan etika. Antara tokoh dia adalah Ibn Khaldun. Okey, Ibn Khaldun pun dia menceritakan tentang etika. Apakah yang dimaksudkan dengan etika ni? So dia ceritalah berkenaan dengan peradaban. Peradaban tu sebenarnya mempengaruhi etika atau etika dalam sejarah kehidupan manusia. Kan? So senang ceritanya macam nilah. Senang ceritanya macam kita, kita panggil apa ya, ahli sejarawan ke? Tak, bukan. Yang masuk kandang lembu mengapa? Masuk kandang kambing apa? Masuk kandang harimau buat apa? Macam itulah. Masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang harimau mengapa? Mengaum. Macam itulah. Betul ke saya cakap ni? Masuk kandang lembu mengapa? Adik, Nazrul Fahmi? Mek. Pernah dengar tak peribahasa tu? Pernah dengar tak adik? Ah. Macam itulah, macam itulah kan. Ya, macam tu. Lebih kurang macam tulah saya nak ceritanya berkenaan dengan etika ni. Okey, bila maksud Ibn Khaldun ni dia kata apa ni, etika tu akan berubah mengikut keadaan dan juga kehidupan yang kita lalui dari semasa ke semasa. Samalah juga, lebih kurang sama sahaja. Okey, lebih kurang sama sahaja dengan pemikiran-pemikiran ahli falsafah yang lain juga. Okey, so grup ni saya nak mohon supaya cuba share slide sekejap. Share slide lagi sekali. Share slide sekejap. Siapa yang share slide tadi? Syah? Syah tolong share sekejap Syah. Share dalam ni saja. Okey, sebelah slide show, sebelah kamu punya tu kan,
Cuba klik yang button 4 tu. Yang kat bawah sekali tu. Bawah sekali. Dekat slideshow tu. Slideshow bawah. Okey, sebelah dia. No. Bukan klik dekat slideshow. Back balik. Pergi dekat slide sorter. Slide sorter. Yes. Yang 4 tu. Okay. Alright. Okay, next. Scroll. Masuk etika, tujuan etika. Okay, scroll lagi. Lagi. Sejarah pemikiran. Okay. Zaman enlightenment. Okay. Lagi. Selepas enlightenment. Okay, lagi. Sekejap. Ini tu. Konsep etika menurut perspektif Islam. Ni dia. Siapa yang bentang tadi? Konsep etika menurut Islam? Saya. Rishad. Okey, tolong slideshow yang konsep etika menurut Islam ni. Okey, lagi. Okey, lagi. Okey, ini adalah dari sudut Buddha kan? Okey. Lagi. Okey, tak apa. Tak apa. Apa yang saya sebut tu lebih mendalam lah, tapi tak apalah, dah ada ketiga-tiga perspektif ni, okey lah tu. Dah ada teori menurut Islam, teori menurut Hindu dan juga teori menurut agama Buddha. So tak ada masalah lah. Okey. So saya terima lah. Okey, saya terima yang ni. So dah boleh upload dalam SIDOS. Okey, dah boleh upload dalam SIDOS. Sebenarnya kumpulan yang seterusnya ambil tajuk apa? Sejarah. Tajuk yang ke-6 kan? Ya. Okey, tajuk yang ke-6 adalah perkembangan sejarah alam Melayu. Okey, sejarah alam Melayu yang prasejarah, protosejarah tu, betul tak? Betul ke? Tak, yang macam pelabuhan tu. Betul lah tu. Okey. Okey. So sebenarnya saya nak simpulkan sekejap untuk topik, untuk grup yang ketiga ni, sebenarnya etika dan juga peradaban. So dipecahkan, bila sebut aliran pemikiran manusia, dipecahkan pendapat ataupun teori berkenaan dengan etika dan juga teori berkenaan dengan peradaban, dipecahkan. Tapi sebenarnya dua aspek ini dipecahkan bukan apa, sebabnya dia nak sentuh teori ataupun pemikiran apa yang falsafah definisikan berkenaan dengan etika, dan satu lagi LLO, satu lagi subtopik adalah apakah ahli falsafah ni menerangkan berkenaan dengan peradaban. So dia diasingkan antara dua tu. Kan? So digabungkan sekali membawa maksud etika dan juga peradaban. So dikombainkan, bermakna tokoh-tokoh falsafah ni menceritakan berkenaan dengan etika dan peradaban ini sebenarnya mempengaruhi tamadun, yang mencorakkan tamadun pada semasa. Okey, etika dan peradaban inilah yang mencorakkan peradaban yang kita lalui sepanjang zaman. Okey, sepanjang zaman. So sentiasa akan berubah dari masa ke semasa. Macam zaman kita sekarang pun, tamadun kita sekarang ni pun bergerak disebabkan oleh revolusi globalisasi. Okey, kita ni ada apa yang berlaku, okey, di Malaysia yang terkini ni, semuanya bukan semua, maksud kata berkembang pesatnya disebabkan oleh faktor globalisasi digital ni. Tu dikatakan ada peringkat-peringkat dia sentiasa akan berkembang dari semasa ke semasa. Tak kiralah dari aspek etika ataupun dari aspek peradaban.
Okey, yang grup ketiga yang grup ketiga explain ni berkenaan dengan teori ataupun pemikir-pemikir ahli-ahli pemikir ni, ahli-ahli falsafah ni menceritakan tentang etika, yang dimaksudkan dengan etika. Tu setiap aliran ni mesti ada pandangan masing-masing. Macam Suhasen tadi dia cerita berkenaan dengan pemikiran apa ni? Hindu kan, pemikiran ahli falsafah Hindu. Kemudian Lim ke tadi menceritakan berkenaan dengan falsafah Buddha. Kalau tak salah saya Lim ke siapa tadi tak ingat. Kan. So selain daripada tu ada juga yang menceritakan tentang Syahkut, menceritakan tentang falsafah Islam. Tu maksud kata setiap orang mesti ada pandangan. Bukan setiap orang, maksud kata falsafah, tokoh-tokoh falsafah ni mesti ada pandangan yang tersendiri berkenaan dengan konsep etika dan juga konsep peradaban. Tak kiralah sama ada barat ke, India ke, Cina ke, Islam ke, mesti ada pandangan masing-masing berkenaan dengan etika. Okey. Kemudian kita sambung terus kita sambung terus dengan grup yang terakhir iaitu perkembangan sejarah alam Melayu. Okey, silakan. Rina, Grace, Sailesh dan juga Kavinashini. Silakan. Ada Miss. Okey. Boleh tengok Miss. Miss, oh Miss. Ya, okey, nampak. Apa? Hmm. Okey, selamat pagi. Saya Sailesh dari grup yang choose topik ni lah. Topik 6, perkembangan sejarah alam Melayu. Ahli kumpulan saya sepatutnya 4 orang. Rina, Kavina, Tena Rasen dengan saya sendiri. Okey. Pengenalan. Alam Melayu sepatutnya merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Istilah lain bagi alam Melayu ialah Kepulauan Melayu, Dunia Melayu dan Nusantara. Jadi, pada zaman dahulu gugusan tanah luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan ini dikenali sebagai pentas Sunda. Okey, saya akan bagi presentation kepada Kavina. Selamat sejahtera Puan Nazila dan rakan-rakan sekalian. Saya Kavina. Sejarah alam Melayu adalah sebuah rantau politik dan ekonomi sangat strategik zaman prasejarah lagi. Kedudukan geografi alam Melayu sebagai Nusantara berada di tengah-tengah kawasan tamadun awal Malaysia. Manusia telah menjadikan rantau ini sangat penting. Kedudukan alam Melayu berada di laluan ekonomi yang utama iaitu Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan. Memboleh komunikasi perdagangan antarabangsa lebih cekap berlaku berbanding laluan sutera merentasi Siberia yang sangat mencabar. Kedudukan strategi ini muncul bandar-bandar pelabuhan sepanjang pesisirnya, membentuk kerajaan-kerajaan kota sebelum menjadi empayar-empayar yang besar. Saya tukar the slide. Kemunculan Kerajaan Melayu Funan 628 Sriwijaya 600 1100 M, Majapahit 1293 hingga 1498 M dan Melaka 14,000 hingga 1511 M adalah gambaran bagaimana bangsa Melayu menjadi sebuah bangsa dan tamadun mempunyai 4 besar
menguasai laluan ekonomi Timur Barat hingga abad ke-16M. Seterusnya, bangsa Melayu merupakan bangsa maritim, menguasai ekonomi dan politik laut. Telah menjadi sebahagian dari kawasan tamadun Islam mulai abad ke-19 Masihi. Telah menjadi bangsa besar yang dicatatkan mencapai tamadun dalam catatan Cina, India, Arab dan Greek. Dikunjungi oleh pengembara terkenal seperti Marco Polo, M1324M dan Ibnu Battuta, M1377M. Alam Melayu bertukar menjadi kawasan Islam sejak berdirinya Daulah Islam yang pertama di sebelah Nusantara di Perak pada 840M hingga 225H. Kerajaan yang wujud masa alam Melayu. Lepas ni Rina akan baca. Selamat sejahtera, Miss. Kerajaan yang wujud masa alam Melayu ialah Kerajaan Funan. Kerajaan Funan masyhur semasa diperintah oleh Fan Shiman. Beliau telah meluaskan Empayar Funan ke Sungai Mekong di sebelah timur. Kemudian beliau menguasai wilayah ini yang membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara barat dengan timur. Kerajaan yang kedua ialah Kerajaan Champa. Zaman kemasyhuran Champa bermula di bawah pemerintahan Cebonga. Beliau berjaya mengatasi ancaman Dai dan meluaskan Empayar Champa hingga ke lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke wilayah Dai berjaya membunuh Raja Trandutong. Pemerintahan beliau mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Kerajaan yang seterusnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Semasa era pemerintahan Sangram Madananjaya pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Seginting Kra. Penaklukan ini juga membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Kerajaan yang keempat ialah Kerajaan Angkor. Setiap kelas saya akan bagi pengukuhan lah. Okey, untuk hari ini masuk SIDOS. Semalam you all buat pop quiz topik 1 kan? Hari ni buat uji minda topik 1. Ni, uji minda topik 1. Semalam ada seorang tak buat. Okey, semalam seorang tak buat. Saya mohon jasa baik, tolonglah bagi kerjasama sebab ini adalah markah kamu. Markah untuk participation. Okey? Okey, saya dah masukkan dalam grup. Okey, tolong buat apa yang saya minta buat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih, Puan. Thank you, madam. Thank you, Puan. Thank you, Puan. Thank you, Puan. Sama. Ya, sama. Thank you, Puan. Welcome. Ya, Thank you, Puan. dekat slide 1. Dekat sini. Kejap saya share kejap. Dekat sini. Bawah.
Bawah sekali, scroll. Nama saya ni. Okay, sini. Dekat sini. Alright. Okay, thank you. Bye semua.